Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Syaimak, penundikan FTSM. Tak betul kata Dr. Syaimak tu saya bukan pakar tapi because of tanggungjawab ni nak buat macam mana kena belajar lah dan gunakan apa pengalaman yang ada lah. Okay, so sebenarnya saya akan share pengalaman yang ada. Bukan expert, saya bukan daripada Fakulti Pendidikan, saya daripada FST, Fakulti Sains dan Teknologi, daripada Maths Department. Ada rakan-rakan kat sini yang memang saya kenal, memang ada research group dengan rakan-rakan kat sini. Tak asing lah sebenarnya rakan-rakan di FTSM ni, tapi ramai lagi yang sebenarnya saya tak kenal. Anyway, saya Yazmin. Tadi saya sebut saya daripada Maths Department, Jabatan Sains Matematik FST. Sekarang bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas Timbalan Pengarah di pengajaran lah. Dan portfolio saya adalah kesarjanaan dan penyelidikan pengajaran. So pengajaran aktif ni this is di bawah strategic planning UKM jadi kita nak memperkasakannya lah. Okay, so kita akan cakap berkaitan dengan pengajaran aktif lah hari ni. Okey, so saya nak tengok partisipan ada dalam 20 orang, maju kat atas 20 orang, terus 19, 20, okey lah tu. Okey, kita akan buat nama pun pembelajar aktif kan. Jadi bukan saya bercakap je lah kita akan buat few activities berkaitan dengan pembelajar aktif. Walaupun aktiviti yang saya buat ni lebih kepada bukan tailor to bidang, tapi saya hope rakan-rakan boleh be creative and then tailor to bidang teknologi sains maklumat lah. Okay, so saya mohon untuk share screen Okay, dah boleh nampak skrin saya Okey, boleh. Okey, so tajuk kita adalah pembelajar aktif. Ramai di fakulti yang lain melaksanakan peperiksaan dalam talian, tapi FTSM lebih cepat sebab peperiksaan dalam talian tu dah buat dalam September hari tu kan, hujung September. Saya minta maaf saya tak boleh datang pada masa tu. So telah menggantikan orang lain buat operation lutut masa tu. So terpaksa terpaksa menggantikan orang lain. But anyway, kita jumpa hari ni. So saya tutup je lah ni. Okay, Allah. Okay, so objektif saya kira bukan webinar lah sebab nama projek aktif we cannot do it as ceramah je kan. So dia kontra dengan term projek aktif, so saya gelar dia sebagai bengkel lah. Okay, short bengkel lah. Okay, so objektif kita ataupun saya harap by end of this 2 hours punya bengkel webinar ni rakan-rakan dapat kenal antara contoh pembelajaran aktif lah, kaedah pembelajaran aktif ataupun strategi pembelajaran aktif, actually bukan kaedah, strategi pembelajaran aktif. Dan yang keduanya objektif dia adalah untuk melibatkan rakan-rakan daripada FTSM dalam few contoh yang kita akan bincangkan lah. So tu yang saya harap kita dapat buat hari ini. Dan sebelum tu kita akan tengok dulu dia punya, bukan sangat kerangka lah, what is pembelajaran aktif Alright, so kita dah tahu sebelum ni pembelajaran aktif tu adalah, sebelum ni ada pembelajaran tradisional, lepas tu dikatakan it's a new term kan pembelajaran aktif, tapi actually it's not a new term. Dia dah lama, it's kind of collaborative learning kan, tapi sekarang orang gelar dia sebagai apa, pembelajaran aktif. So kita dah tahu kalau dulu mengajar, kalau dekat JSM Jabatan Sains Matematik, dulu used to be Fakulti Sains Matematik So kita ada this bilik kuliah yang besar, macam biasalah kan, memang pensyarah cakap kat depan ni, pelajar dengar je. Even mantan Datuk Nat Chancellor kita pun memang dalam beliau punya macam perdana
ceramah perdana dia lah kan, ada sebut berkaitan dengan this kind of pelajaran tradisional yang dah lama, memang daripada dulu sampai sekarang kita buat. Bila cakap pasal universiti, this is the setup yang kita tahu kan. In fact kita pun memang berpengalaman kita dalam keadaan macam ni lah. Okay, pensyarah cakap kat depan and then it's a theatre style punya room kan. So memang pensyarah ni memang ada pakar duduk kat depan, present everything, so student dengar. Lepas tu salin nota. Yang beruntung tu dengar lah kan. Kalau yang tak untung sikit tu maybe ada pelajar yang tidur ke kan, ada buat kerja lain ke. Saya pernah masuk dekat FST. Saja nak cek masa tu saya dilantik sebagai penolong dekan fakulti. So saya masuk kelas-kelas rakan-rakan selepas mohon kebenaran dalam mesyuarat lah. Saya masuk secara rawak saja nak tengok what kind of activity yang dilaksanakan dekat dalam kuliah. Tapi memang saya tengok sebab saya duduk kat belakang, jadi saya tengok memang student ni mostly bila pensyarah duduk kat depan kan, kita tahu pensyarah memang expert, so cakap very excitingly nak cerita apa yang dia buat semua kan. Pelajar yang kat depan ni ada buka handphone, yang buka laptop tu kadang-kadang macam salin nota tapi actually pergi masuk social media lah apa ya. So memang boleh nampak lah student tak engage. Dia leka dalam dunia dia. Dia ada dekat situ tapi dia macam tak ada lah. So kita nak ubah, bukan kita ingat kita memang ada strategi UKM, kita nak ubah kepada melibatkan pelajar. So that is project aktif lah, kita nak melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. So pensyarah walaupun dia expert, dia jadi facilitator, dia membantu. So pelajar buat aktiviti, and then pensyarah akan pergi ke, saya sebut pengajar lah pengajar akan pergi ke daripada one group to the other group untuk dengar perbincangan pelajar. So masa saya jadi penolong dekan juga, tiba-tiba kami dapat notis VC panggil all the penolong dekan untuk hadir dalam just a short bengkel lah dalam 2 hours macam tu. So masa tu kita tak tahu pasal apa, kita tak tahu pun VC yang datang. It was the new VC lah, mantan VC yang baru ni. And then dia datang, dia very santai. Dia minta pandangan kita orang semua, apa masalah pelajar kita? Dia tanya apa masalah pelajar kita sekarang. Kita punya employability rate of pelajar, tak tahu what resonance is. So saya buat aktiviti dengan pelajar untuk tunjukkan what does it mean by a resonance lah. So dia orang kena buat dulu and then from there they get the concept. Okay, so pembelajaran aktif macam tu lah. Kita biar pelajar explore and then bila pelajar dapat the concept. Kalau dia tak dapat, we have to step in. As a facilitator, we have to step in and then explain apa dia supaya dia boleh appreciate lah. Masa tu saya akan relatekan dengan kebetulan ada cerita Korea. Saya tengok cerita Korea dengan anak saya lah, mempengaruhi saya. So kebetulan ada cerita Korea ni, this engineer dia kena design a building, arkitek design building untuk mengelakkan earthquake lah. So berapa natural frequency of the building yang perlu ada. Bukan macam tu. So saya bawa that video into the class, just ambil dekat bahagian tu je supaya dia orang boleh appreciate lah. Okay, so sekarang ni kenapa apa tadi saya dah sebut dah tadi, kenapa kita kena buat pelajar aktif? All this while kita semua, most of us lah, maybe saya yang agak the senior punya group kan. So most of us memang dah go through all this pembelajaran biasa, pensyarah cakap kat depan. Okay, we turn up okay. So kita boleh jadi pensyarah. So kenapa kita nak kena buat projek aktif ni? Okay, so tadi kita sebut projek aktif ni adalah engagement of the students dalam aktiviti pembelajaran, melibatkan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. So itu penting sebab apa? Sebenarnya apa yang di pihak pelajar tu lebih penting, apa yang pelajar belajar tu lebih penting daripada apa yang kita nak sampaikan. So itulah pembelajar aktif. Apa yang penting kat sini adalah apa yang pelajar tu dapat ataupun apa yang pelajar tu belajar berbanding dengan apa yang kita nak sampai. So pensyarah ni nak buat apa? Tak boleh kan, syllabus tak boleh, tak habis cover ni kalau nak buat aktiviti. So you have to be creative to make it a thematic ke whatever so that it covers the
semua yang ingin di cover. So sebenarnya ada saya lupa ada term dia cakap bila melibatkan pelajar aktif ni, it's not the matter of what to cover, tapi uncovering apa yang sepatutnya lah. So uncovering what? Your student abilities lah. Okay, so pentingnya dekat sini adalah apa yang perkara yang dipelajari oleh pelajar berbanding dengan apa yang kita nak ajar. Okay, so tu yang kita kena buat pembelajar aktif. Alright, so saya ada soalan sikit. Itu daripada side saya. Okay, saya nak dengar pada rakan-rakan kenapa kita nak libatkan pelajar dalam proses pembelajaran. Pendapat rakan-rakan lah. Okay, saya rakan-rakan boleh masuk kat sini. Baru je kita start terus nak buat aktiviti. So macam saya sebut, kita akan buat lebih kurang macam tu. Saya akan cakap sikit and then all this activity ni relate to the pelajar aktif yang rakan-rakan boleh laksana. Kalau ada setback, rakan-rakan memang akan ada buat. Jadi kita akan berkongsi jugalah. Okay, so saya nak minta rakan-rakan masuk kat dalam ni polev.com. Right, so nampak dah ada respon dah tu. Okay, kenapa kita nak melibatkan pelajar? So pelajar, okay, yang penting tu pelajar, right? So rakan-rakan mesti tahulah kan jika this is word cloud, so kalau yang lagi besar, so lebih ramai yang menyebut perkara tersebut lah. Sekejap, kenapa dia tak besar je Okay. So pelajar, pembelajaran, pembelajaran aktif sebenarnya guys. So pelajar, pembelajaran, pembelajaran aktif sebenarnya kat situ. Pemahaman, okay, kebosanan, 2 jam sentiasa apa ya, pelajar, dia jadi banyak ni sebab dia dalam bentuk ayat sepatutnya dalam kalau one word tu kita boleh terus capture lah. Ada refleksi, student, kalau kita gabungkan student dengan pelajar tu mesti lagi besar lah kan. Okay, kebosanan ni pun dah pembelajaran, dah kecil balik mengurangkan apa ya, okay, supaya pelajar saya rasa word pelajar ni banyak, word supaya pun mungkin banyak, jadi sebab tu dia pun besar. Mendapatkan understanding, okay, engagement. Kenapa kita nak melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran? Sesi bersedia, okay, interaktif, yes. Tu yang nak mengelakkan kebosanan tadi, interaktif nak mengelakkan kebosanan. Understanding, pemahaman, ya. Fokus. Okay, so macam kita sebut tadi memang pelajar lah kan. So kenapa kita nak melibatkan pembelajaran, melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran? Nah, pelajar makin besar. Nah, supaya pun ikut besar juga kan. So pemahaman, ya. Okay, saya nak tengok ada lagi keywords yang lain tak kat sini. Check, kekal, blended, right, apa lagi Okay, so okay lah kot right, pelajar pemahaman dah makin besar. Okay, saya rasa kita boleh stop dulu kat sini. Alright, tapi sebenarnya saya cuba mencari keyword yang lain kenapa kita melibatkan pelajar dalam proses pembelajaran, especially in this current zaman sekarang lah, in this era era 21st century ni, abad ke-21 ni. So saya hope saya boleh nampak something related to abad ke-21 lah. So maybe berkaitan dengan IR 4.0 ataupun especially yang paling dekat yang dah berlaku dengan kita ni is COVID-19. It change everything. It change all the baik business, cara-cara kita, kehidupan seharian kita, okay, because of this COVID-19. Termasuk juga graduate employability. Itu juga berubah. Bukan setakat graduate employability, ciri-ciri pelajar yang diperlukan oleh majikan juga telah berubah.
seiring dengan COVID-19 ni memang pencetus of this IR 4.0. Mungkin ada yang tak nampak IR 4.0 kesan dia, tapi this COVID-19 memang mengubah everything. Dia nak pelajar yang boleh adapt to changes. Okay, so that's why we have to change our teaching lah. So kita perlu menyediakan pelajar kita untuk be kompetitif dekat luar supaya dia orang boleh dapat kerja. Okay, so actually saya cuba mencari that keyword kalau ada yang relate with IR 4.0. Okay, terima kasih semua. So kita sambung. Okay. Alright. So bila kita nak sebut tadi kan, kita sebut pemahaman, understanding of pelajar, apa lagi kita sebut, bosan, apa lagi tadi ada few things lagi tadi, pelajar lebih faham, dia bersedia menghayati, refleksi. Okay, so semua ni actually kalau kita nak buat pengajaran aktif ni, dia ada satu komponen daripada apa yang kita plan for the whole kursus kita. Okay, apa yang kita plan, dan sebelum kita plan tu mesti ada apa? Sebelum, kalau dalam penjajaran konstruktif ni ada 3 elemen yang penting. Ada yang rakan-rakan boleh sebutkan tak? Ada 3 elemen yang penting kalau kita nak buat kursus kita, untuk kita design kursus kita. So tak apalah, saya ni saya sebutkan ada HPK, hasil melalui kursus kan. The first thing kita kata apa yang kita nak pelajar kita dapat. Kalau dia melalui dia mengikut kursus kita by satu semester tu, we are talking about course level ni. Dia habis kursus kita tu, apa yang dia akan dapat, that is hasil punya kursus kan. Apa kita expect pelajar kita, apa yang kita jangka pelajar kita untuk peroleh lah. Okay, so that is HPK. So yang keduanya ada pentaksiran kan. Kita nak taksir pelajar kita lepas kita dah ajar, and then kita nak make sure dia dapat apa yang kita ajar kan. So ada pentaksiran. Dan yang ketiga ada in the process tu ada aktiviti pembelajaran. So actually all these 3 elemen ni ataupun building blocks ni yang kita perlu buat satu reka bentuk atau kita design sebelum kita mula kuliah kita kan. So kita dah tahu dah apa yang kita nak pelajar kita capai, apa yang kita nak pelajar kita boleh buat, apa yang pelajar kita sepatutnya tahu. So that is the HPK. So bila kita nak assess, so kita nak kena tahu apa yang kita mula kuliah kita kan. So kita dah tahu dah apa yang kita nak pelajar kita capai, apa yang kita nak pelajar kita boleh buat, apa yang pelajar kita sepatutnya tahu. So that is the HPK. So bila kita nak assess, so kita nak kena tahu apa yang semua ni interrelated apa yang macam mana pelajar tu boleh buat supaya dia boleh faham. So we have to design the aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan apa yang nak dicapai kan. So takkanlah kita kata macam dalam kursus saya katalah pelajar belajar vektor tapi saya tak ajar vektor, saya ajar something yang berbeza lah. So hasil pembelajaran tu tak akan tercapai kan, sebab aktiviti pembelajaran tu tak ada yang melibatkan pembelajaran bervektor. So pelajar tak boleh dapat lah. And then macam mana kita nak taksir kan. So all these 3 elements ni, 3 building blocks ni berkait antara satu sama lain. Kalau pentaksiran pula nak kena tengok balik HPK. Apa yang kita taksir tu perlu memenuhi HPK. Kalau dulu saya ingat ada rakan yang kalau bila exam je seorang rakan saya ni berbangga kerana membuat soalan yang memang pelajar tak boleh jawab. So dengan ada HPK ataupun disconstructive alignment ni, penjajaran konstruktif ni membuatkan kita align tu apa yang sepatutnya. Kita tak adil bagi kita untuk tanya something yang beyond daripada yang dia ajar. Okay, boleh buat, bukan kita cakap kita tak boleh tanya something yang higher order thinking skill kan, tapi must be sejajar dengan apa yang kita nak. Dia mesti apa yang kita nak taksir pelajar kita tu mesti apa yang kita expect dia untuk buat lah. Okay. So sebab tu kita kena sit down, bila kita nak taksir macam ni, apa yang pelajar kita boleh buat supaya dia tercapai apa yang kita nak.
Okay, dan kita boleh taksir dia nanti capai apa yang kita nak pelajar boleh dapat. Therefore, kita kena design the activity pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita nak pelajar boleh dapat lah. Okay, so all these three element ni dia interact with each other. HPK dengan aktiviti pembelajaran, aktiviti pembelajaran dengan pentaksiran dan pentaksiran dengan HPK. Okay, tapi dalam saya bukan nak sebut berkaitan dengan penjajahan kos aktif, that is a different thing. Itu memang nak kena tengok redesign the course, tapi kita nak tengok on this aktiviti pembelajaran sahaja untuk hari ni lah. Okay, so yang ni kita akan discuss aktiviti pembelajaran. So kalau kita cakap pasal aktiviti pembelajaran, tadi kita dah sebut kita nak aktifkan pelajar kan. Kita nak melibatkan pelajar dalam kuliah daripada pasif dengar saja. Now pelajar buat something, be very active dalam kuliah lah. Ada setengah cakap pula then sekarang kan saya macam lecture kan. So kata tugas pensyarah tu sekarang dah beralih kepada peranan dia sebagai a facilitator. Bukan nak cakap kata tak ada lecture. No, lecture is a good thing sebab di peringkat universiti banyak pelajar yang tak tahu, especially new thing. So konsep tu kita tetap kena beri, kena sampaikan kepada pelajar. Tapi to enhance understanding of the konsep tu, then pelajar buat aktiviti. So it's a must. It doesn't mean that kalau kita buat belajar aktif, kita tak boleh buat lecture. Tak So bukan lecture tu the whole 1 hour ataupun the whole 1 hour 45 minutes ataupun 2 hours tu lah. So in between the short lecture kita boleh selitkan dengan aktiviti yang pelajar boleh buat lah. Okay, so bila kita cakap pasal belajar aktif ni, the main point is the pembelajaran tu berkesan. Apa maksud pembelajaran berkesan tu? Tadi kita dah sebut melibatkan aktiviti pelajar, dan bila dia buat aktiviti must be ada interaksi. How they can remember through this interaction. Okay, daripada Dale 1969, dia come up with this pyramid yang mana kalau kita bagi lecture, okay, 5% sahaja yang dia boleh ingat. Okay, the rest tu mungkin dalam few, dalam 1 hour, maybe dalam sehari dia boleh ingat, tapi tak boleh ingat yang banyak lah. Okay, and then kalau kita suruh dia baca, dia mungkin boleh ingat 10%. Okay, kalau sekarang pelajar-pelajar kita suka tengok YouTube kan, suka tengok social media So kalau melibatkan something yang melibatkan multimedia audio visual, dia akan ingat 20%. So kalau demonstration, kalau dekat FST dekat Makmal, so biasalah kan kalau peralatan tak cukup ataupun sebelum pelajar buat, so akan ada demonstration. Lalu kalau peralatan tak cukup, enough with the demonstration. Itu menyebabkan pelajar hanya boleh ingat 30%. So this half of the top pyramid kita gelar dia sebagai passive. Okay, so pelajar dia apa yang pelajar boleh dapat, apa yang dia boleh ingat, a very small percentage yang daripada yang sepatutnya. Kalau kita engagekan pelajar dalam group discussion, they will remember better 50%. Dan kalau dia practice by doing, experiential learning, so dia akan ingat lebih tinggi 75%. Dan kalau dia ajar orang lain, so dia akan dapat lebih baiklah, percentage yang lebih tinggi 90%. Okay, so kita boleh buat ni ada kalau kaedah tu ada peer instruction kan. So pelajar mengajar pelajar-pelajar yang lain. So sama juga dengan kita kan. Honestly speaking, bila saya banyak kena melibatkan dengan this project aktif, keep talking about this project aktif, so I'm getting better. Okay, so bila kita mengajar orang lain, so kita memang akan dapat lebih lah. So memang kita boleh nampak by teaching others ataupun through peer instructions, pembelajaran aktif akan jadi lebih berkesan. Okay, so bila kita cakap berkaitan dengan group discussion, practice by doing ataupun experiential learning dan juga teaching others ni, okay, so apa yang pelajar boleh dapat dalam interaksi ni, apa yang dia boleh dapat, yang pertama dia boleh dapat interaksi dalaman dia. Bukan hanya interaksi, bila kita cakap interaksi itu communication with others kan. Tak juga, communication with others ada, tapi itu yang kita nampak. Tapi dia juga berinteraksi
dalam diri dia secara dalaman. Okay, sama ada dia buat refleksi ataupun dia buat deep processing, cognitive level. So this is the most important part lah. Okay, dan ada juga interaksi dia dengan kandungan kursus. Okay, dan juga interaksi bersama rakan-rakan yang lain lah. So bila kita cakap bila pelajar tu buat, the interaction not only interaction among students or with lecturers kan, tapi with the content and as well as dalam diri dia sendirilah. Okay, so tu bila kita cakap pembelajaran berkesan. So dalam ni kita akan buat a few activities. Kita akan melaksanakan few strategies pembelajaran aktif lah. Okay. Alright, so tadi one of the example tadi tu kita dah tengok adalah sistem maklum balas pelajar. Yang tadilah sistem maklum balas yang tadi kita dah buat tadi tu through poll EV tu, poll everywhere tu. One of the examples of sistem maklum balas pelajar. Kalau dulu setengah kelas guna clicker kalau tak silap saya dekat Fakulti Kejuruteraan dia orang ada clickers ni untuk pelajar bagi respon kepada pensyarah. Okay, sebab kita faham bila kita tengah mengajar tu tak semua pelajar, ada setengah tu yang malu, ada setengah tu dia culture kita dia takut apa yang disebut salah berbanding dengan culture pelajar-pelajar di luar negara kan. Kalau dekat US tu dia tak tahu pun dia angkat tangan je kan, tapi pelajar kita lebih timid dia orang lebih segan, kalau dia takut salah, dia takut orang pandang dia kata dia tak tahu So dengan adanya sistem maklum balas, kita boleh encourage pelajar untuk terlibat. Paling kurang kita tahu feedback daripada pelajar lah sama dia orang faham ke tak. So ada a few. So tadi saya gunakan poll everywhere. Okay, polling system. Ada lagi few kinds of polling system. So in this case yang ni ada Mentimeter. Mentimeter ni pun quite nice. Okay, so kita boleh juga nak lebih kurang juga macam poll everywhere. And then ada Slido, sli.do, Slido. Mentimeter boleh type je Mentimeter, kalau Slido sli.do. So Slido sekarang dah menarik Dia dah integratekan dengan Microsoft Teams, okay, Google Meet, right? Dengan YouTube pun ada, dengan Zoom pun ada. Okay, so kita boleh gunakan Slido. Other than that, ada a few lagi yang lain berkaitan dengan polling. Masuk je ada different kind of polling. Tadi poll everywhere is one of them, tapi ada different kind of polling. Ada lagi Padlet, ada a few lah. Kita boleh dapat daripada maklum balas pelajar. So yang tadi tu saya guna poll everywhere. So yang ini antara yang quite popular lah. I mean very easy to use. Okay, just dapat respon daripada pelajar and then kita boleh tahu tahap pembelajaran pelajar. So ni saya bagi contoh macam mana kita nak guna So contohnya macam ni. Saya dalam kuliah saya kata bila saya bagi ini dalam kursus STPD. So bila saya bincangkan tentang kestabilan, bila manusia berdiri tegak, kedudukan pusat graviti, saya suruh pelajar jawab, adakah lelaki lebih tinggi bandingan perempuan? Perempuan lebih tinggi pada lelaki, lelaki dan perempuan adalah sama. So pelajar bagi respon So bagi respon, it turns out 68% menyatakan lelaki dan perempuan adalah sama. So dekat sini kita dah boleh stop. Okay, kita tahu dekat mana kedudukan pelajar kita. Dia faham ke tak? Macam in this topic, pusat graviti kan, dia faham ke tak berkaitan dengan pusat graviti? I can step back, saya tahu more than 50%, 68%, about 70% memang tak faham lagi berkaitan dengan konsep of pusat graviti. What does it mean by pusat graviti? Walaupun kita dah go through the definition, tapi dia tak faham lagi. So kita kena stop and then kita ulang balik lah. So it's just macam checkpoint checkpoint untuk kita check kat mana kedudukan pelajar kita. Okay, daripada sini saya tahu, so saya boleh step back, saya boleh bincang balik, define balik, explain balik, bagi a few examples, different gambar, different kedudukan pusat graviti. And then the best part is kalau kita boleh bagi, saya minta pelajar saya untuk snap with different shots. And then cari moment dekat setiap satu, saya kena bagi extra work, bagi moment setiap satu. And then cari moment X dengan Y untuk tentukan dekat mana pusat graviti. Daripada situ they can conclude. Okay, so daripada aktiviti itu saya dapati mereka dah lebih jelas berkaitan dengan konsep ataupun term pusat graviti, because term pusat graviti is very important dalam semua kalau belajar dalam mechanics lah.
Okay, so itu pentingnya maklum balas pelajar. It act as a checkpoint. Kita boleh tahu dekat mana kedudukan pelajar kita, sama ada pelajar faham ke tak kan. So kadang-kadang kita macam shock sendiri, kita boleh teruskan saja, bagi more example. By end of the class ataupun by end of the topic, kita frustrated sebab pelajar tak boleh buat exam ataupun quizzes yang kita buat kan. So at least this is a kind of formative assessment. Kita boleh tahu where our student is in terms of pemahaman mereka, and then kita boleh step back. Okay, so sistem maklum balas pelajar is very easy to use lah. Alright, so this is another thing, paper. So so saya nak minta rakan-rakan ini menggunakan Padlet. Saya minta rakan-rakan untuk masuk. Nanti kejap. Untuk join. So macam tadi kita buat aktiviti kan. Okey. Saya nak rakan-rakan jawab apa perubahan yang saya boleh buat dalam kursus saya untuk meningkatkan penglibatan pelajar. Okey. Apa perubahan yang saya boleh buat dalam kursus saya untuk meningkatkan penglibatan. Buka balik yang tadi. Okey. Okay, give more opportunity for students to present. Okay. Bagus sebab bila student present, saya pun dah apa yang saya buat kat dalam kuliah, saya suruh pelajar saya lebih bercakap to explain. Biasanya kalau maths ni kan, bila dah berlaku group work and then pelajar pergi present kat depan, dia buat je saya minta mereka untuk ceritakan apa yang dia buat lah. Kenapa itu jawapan dia, explain step by step as if macam dia lecturer, dia pergi kat depan, dia explain itu jawapan dia, explain step by step as if macam dia lecturer, dia pergi kat depan, dia explain. Tapi apa yang saya dapati, dia tahu buat tapi dia tak boleh nak sebut semula apa yang dia buat. So yang tu yang bagi saya untuk meningkatkan keboleh pasaran pelajar kita, confidence untuk bercakap. So dalam kursus-kursus kita, kira a small setting kan, so kita galakkan untuk pelajar untuk bercakap. So yang hopefully kalau satu kursus mungkin 5 kali dia bercakap, so dalam kursus-kursus lain, so lama-lama dia akan jadi lebih confident dan dia tak takut dah nak bercakap. Okay, dan saya selalu encourage pelajar-pelajar saya, it's not wrong, what you did is wrong, walaupun sebenarnya salah tapi the choice of words kita tu kena be very careful lah, kena sentiasa macam motivate dia orang kan. Okay, hampir tepat walaupun tak betul kan, tapi saya tak katalah salah. Okay, because bagi saya bila saya belajar dekat overseas, cara pensyarah dekat sana tu, they never say it's wrong. Dia selalu cakap okay close, okay hampir tepat, they never say it's wrong. So menyebabkan kita tak rasa apa ni kat bawah saya, kita tak rasa macam macam apa tak betul salah kan, jadi kita takut kita nak cakap. Alright, so ni ada yang saya tak nampak je, kalau saya boleh adjust sikit. Nampak Okay, pop quiz, class exercise and discussion. Okay, boleh ubah Right, tak apalah, ni kita apa ni, belajar siapkan latihan sebelum kelas. Ni flip learning lah Belajar siapkan latihan sebelum kelas dan kongsikan semasa kelas. Okay, kongsikan semasa kelas. Okay, so engage with the students by asking questions, beri motivasi kepada pelajar, quiz online. Okay, ada lagi ke? Alright, so tak apa, kalau ada yang masih nak menulis, tak ada masalah. So boleh keep with you, tak ada masalah. Okay, class exercise dan discussion. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, so ini kita gelar. Okay, so kita teruskan. Okay, so ini kita gelar 1 minute paper So apa yang kita boleh buat adalah bila kita ada konsep, and then kita dah terangkan that konsep kepada pelajar kita, and then kita boleh berhenti sekejap and then kita minta dia tulis apa yang dia faham berkaitan dengan konsep tadi tu. Just secara ringkas saja. So kita boleh buat this 1 minute paper, and then sama ada nak guna ni Padlet ataupun nak guna macam tadi tu pun boleh, pull everywhere pun boleh, and then kita boleh nampak, kita boleh baca lah.
Okay, so this is kind of strategi yang kita boleh guna dalam kuliah. Alright, so the next one is think, pack and share. Yang ni pun quite popular. Okay, yang mana tapi tadi tu lebih kepada macam individu, kita dapat feedback daripada pelajar kan. Tapi yang ini lebih kepada pair. Okay, pelajar berfikir macam tadi berfikir and then dia pair and then dia share dengan the whole class lah. Okay, kalau saya buat think, pack and square, Max kan, jadi saya buat dia fikir seorang dulu and then dia partner with their friends dekat sebelah and then dah ada 2 orang, daripada 2 orang tu square partnerkan dengan 2 orang lagi rakan group yang dekat sebelah, so jadi square dan baru dia orang bentangkan dekat dalam kelas lah. Okay, so pelajar fikirkan apa yang kita dah ajar and then dia boleh bandingkan pemahaman dia dengan rakan dia. Kalau dia tak faham, rakan seorang lagi boleh terangkan dekat dia lah. Okay, supaya ada yang hopefully pelajar kita tak lost lah by the end of the kuliah. So ada key takeaways yang dia boleh dapat, dia tak lost. Okay, okay, so yang ni tadi saya dah minta Dr. Syaimah untuk buat breakout room dekat dalam MS Team. So saya nak rakan-rakan masuk dalam breakout room yang dah disediakan. Kalau boleh 2 orang satu bilik lah, tapi tak apalah kalau breakout room tak banyak, 3 orang satu bilik pun boleh. So dalam 2-3 minit kongsikan apa yang perubahan yang rakan-rakan nak buat. So yang pertama orang pertama kongsi, yang kedua dengar, lepas tu yang kedua kongsi, lepas tu yang lain dengar lah, and then tukar position. Okay, so kalau kita boleh masuk dekat, nak ceritakan apa yang kita nak buat daripada apa yang kita tak pernah buat, now kita nak buat, so you share with your friends dekat dalam MS Team. So saya close kejap. Saya close kejap dekat sini so that saya boleh go through dalam breakout room tu lah. Okay, so kita boleh pergi breakout room. Okay, so ada 4 hidden, so ada 6 semua. So rakan-rakan boleh masuk-masuk je group 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ni. Ada lagi 6 group. So masuk je kat dalam ni. And then bila pergi dekat group 1, lepas tu meet now lah, tekan butang meet. Okay, ini apa saya buat dekat pelajar-pelajar saya. Semua bila kita buat dalam kuliah MS Team, pelajar masuk kat dalam group. So saya bagi dalam 5 minit untuk come back to keluar daripada that breakout room. Bila keluar dari breakout room, kita akan berada dalam this group lah. Okay, so dah boleh bergerak boleh bergerak masuk kat dalam group 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then boleh berbincang lah. Assalamualaikum. Okay, harap rakan-rakan semua dah balik-balik besar. Nampak gaya macam tak berjaya, is okay. Biasa for the first time, tapi itulah tadi pun saya tak tersebut. Pelajar-pelajar kita tadi kan saya sebut bila saya buat poll everywhere tu, saya hope saya nampak ada keyword mengarah ke industri 4.0 ni kan, revolusi industri 4.0 ni. One of them kenapa kita nak libatkan pelajar tadi tu adalah sebab pelajar-pelajar yang berada di universiti sekarang ni adalah Gen Z. So bila Gen Z ni tahulah kan dia orang punya retention rate tu sekejap, hidup dia orang ni lebih kepada all this messaging, social media kan. Jadi they are always active. They can do few things at one time. Macam kejap ada device dia boleh masuk dengan Insta dia boleh masuk dekat sekejap dengan Facebook no longer diminati oleh this generation anak-anak saya kata, ibu Facebook tu untuk orang-orang tua je, dia kata. So now ni they are on Insta, they on Twitter, so they are very fast moving between all these social media. So antara sebab kita kena engage pelajar-pelajar kita ni disebabkan mereka ni adalah Gen Z lah. Dan research menunjukkan Gen Z ni mereka sebab dia orang dwell in their gadgets kan. Jadi interaksi dia kurang. Jadi sebab itulah supaya pelajar kita boleh dipasarkan, kita boleh increase the graduate employability dengan increasekan the interaction among pelajar. Okay. So bila saya buat dengan pelajar saya, tak ada masalah. Pelajar semua boleh masuk je dalam group. In fact memang semua kuliah saya memang ada group dalam MS Team. So
So sebab dalam kuliah cakap sikit and then dia orang kena pergi masuk dekat group. Even kelas LMCK pun semua masuk kat dalam group dan dia orang berbincang. So itulah we do have this different gap. Dan sebenarnya tak apa sesuai dengan kita lah ya. Pelajar-pelajar dia sedang je buat je, tak ada masalah lah. So it's okay. We are learning. Saya pun kena belajar dan kita juga perlu belajar daripada pelajar kita, dan saya juga belajar daripada anak-anak saya berkaitan dengan teknologi because they are very fast. They know better about the technology. Jadi saya pun biasa konsult anak-anak saya jugalah berkaitan dengan teknologi ni. Okay, so but we have to keep in pace with our students kan. Kita tak boleh di zaman teknologi, you have to learn all this technology to keep up with them. Kalau tak, dia nampak macam kita terkebelakang dan susah kita nak capture them. Okay, so sebab tu saya sedaya upaya untuk belajar all this technology, learn from scratch ya, and then embed into my classroom lah. Okay, so kita sambung. Ya, saya share screen balik. Okay, so tadi tu aktiviti think, pair and share. So yang mana kita tadi saya dah sebut apa kita ada pandangan, kita berkongsi dengan rakan kita lah. So itu yang kita nak pelajar kita buat, bukan kita buat lah kan, tapi just nak tunjuk example. Sebab tu saya nak rakan-rakan terlibat lah. So itu yang kita expect daripada pelajar-pelajar kita untuk berkongsi. Bila saya masuk dekat dalam kita as pensyarah, kita boleh jump bukan as pensyarah, pelajar dia pun boleh jump, tapi kita lah as facilitator jump between from one group to the other group. Masuk je dekat group tu, tekan join and then you can listen to the group punya discussion lah. And then bagi tempoh masa so that they can get back to kuliah. So masa mula-mula saya masuk tu memang the first meeting memang agak sunyi sikit lah kan, macam keras sikit sebab they don't know each other, especially kelas pelajar-pelajar first year kan. Sebab kenapa pentingnya bagi saya lah kita kena buat this breakout room ni, sebab pelajar-pelajar first year diorang tak pernah datang ke UKM kan. Jadi kalau kita buat kuliah saja, dia tak ada rasa dia dekat universiti. Jadi macam mana kita nak create supaya dia rasa dia belajar dekat universiti, dia ada sense of belonging dengan universiti, especially UKM. Hopefully dia akan ingat lepas dia keluar. And then bukan setakat dia ingat, this generation they will tell others. Diary dia pun, kalau kita dulu diary is a secret thing kan, ni what happened to their life they will kongsi, they will share, then dia akan ceritakan semua. So hopefully word from their mouth tu akan bawa kata, oh best lah first year tak join UKM, tak masuk UKM pun, tapi boleh rasa suasana dalam kelas lah kalau kita buat this kind of breakout room. So apa yang saya nampak dalam pelajar ni, mula-mula memang dia agak keras sikit. So lepas so dia introduce each other and then saya dah bagi task untuk dia orang buat. Nanti akan ada yang take the lead. Okay, apa yang kita nak buat, kita kena buat yang macam ni. So they start discussion. Bila saya jump back again to the group, dah nampak very lively. So masing-masing semua buka kamera, seronok lah they discuss with each other. So kita boleh create that suasana discussion dalam this kind of breakout rooms lah. Okay, so yang ni kita boleh buat dalam kuliah kita, think, pair and share. Okey, tadi itulah kongsikan perancangan tadi yang kita buat, apa yang kita nak kita rasa kita nak buat perubahan dalam kuliah kita. So ada yang saya masuk dalam satu grup ni dengan Dr. Bahari. Very good, Dr. Bahari menggunakan forum. Saya juga menggunakan forum sebagai satu yang bukan wajib, saya bagi option. Saya just share apa yang saya buat. Last semester saya buat. So blended learning tu memang tak ada masalah lah, sebab forum ni it works, saya create for every week. And then they have to discuss daripada seminggu punya kuliah. So they have to discuss dalam the forum. Saya make it, kelas saya Selasa dan Khamis. So saya buat forum tu hari Isnin. Saya buka hanya daripada pukul 3 sampai pukul 4. So pelajar kena masuk, they have either they post ataupun dia orang membalas post rakan-rakan yang lain bagi komen, and then post rakan-rakan yang lain bagi komen, and then berlaku perbincangan dekat situ lah. Walaupun perbincangan tu boleh dalam bentuk video, ada yang record video, ada yang type.
So terpulang, ada yang audio recording so terpulang kepada pelajar, apa yang dia nak letak dalam forum tu kita boleh gunakan lah. Tapi dia jadi macam mana, macam kita type lah kan, tak ada. Kalau dekat dalam MS Team breakout room tadi tu, they talk to each other kan. Yang ni lebih kepada dia bagi komen dalam bentuk penulisan lah. Tapi to encourage the discussion, yang tu yang saya buat. So ada both lah, dekat MS Team pun ada, dalam kuliah, apa yang berlaku dalam kuliah tu bergantung berkait dengan apa yang dibincangkan, dengan what is their reflection. Setiap minggu dia orang kena buat lah. So saya ratekan, dan saya maklumkan pelajar, saya sediakan 10, they have to participate dalam 6 daripadanya. So kalau they miss one of the weeks tu tak ada masalah lah, sebab ada 6 tempoh lagi dia boleh, 6 ruang, 6, ada 6 kali lagi sebab saya sediakan 10 kali. Okay, so itu antara yang saya buat. So tadi Dr. Bahari pun kata buat yang itu juga. So it is good. Kalau kita buat dekat Telegram pun boleh juga. Saya pun ada Telegram juga, channel Telegram juga dengan this kuliah. Tapi all the activity saya laksanakan dalam UKM Folio dan juga dalam MS Team lah. So that dalam UKM Folio tu memang ada, kita tak payah nak letak pembuktian lah. Kalau kita letak dekat Telegram dan kita kena screenshot and then upload dekat dalam create a discussion, upload kat dalam tu kan. So tak payah buat 2-3 kali kerja lah. It turns out rupanya last semester tu my course it works really nice lah, sebab rupanya memang blended. Sebab dia nak 4 je aktiviti, it turns out saya ada 10 untuk only for the forum discussion tu. So amat senang untuk blendkan the course lah. Alright, so this is another kind of very popular small group discussion. Macam tadi kita dah buat small group discussion, tapi tadi tu should be pair, sepatutnya dipasangkan dengan 2-2. So lepas tu ini baru small group discussion. So yang ini saya nak rakan-rakan buat ada word search. Okay, kena masukkan dalam breakout room, and then pastikan scan this QR code, and then akan dapat the word search. Sekejap lagi saya tunjukkan the word search kalau nak tengok, nak buat, and then you can discuss, you can boleh cari, ataupun tak payahlah sebabnya rakan-rakan tadi bermasalah nak masuk kan. So just stick here and then scan the QR code, you have to log in menggunakan email UKM warga, ukm.edu.my, and then akan dapat the word search, and then list down, cari perkataan yang dapat dilihat dalam 5 minit. Lepas tu just senaraikan dulu. Okay, so kita buat yang itulah. Okay, so far apa antara perkataan yang rakan-rakan dah dapat? Boleh kongsikan? Folio. Tu actually iFolio Folio. Oh, iFolio. Okay. Yang lama banyak iFolio. Okay, lagi great, lagi? Kuliah. Very good, lagi? Yang nampak flip. Apa dia? Flip, FLIP. Very good. Tapi cuba tengok sebelah dia tu lagi. Actually there is flip pyramid sebab dia two words, tapi kalau two words nanti kita tak nampak sebab dia akan asingkan. Jadi saya gabungkan lah. Flip pyramid actually very good. Lagi? Saya jumpa piramid. Flip pyramid lah sebenarnya tu. Okay. Oh, okey. Lagi? Service learning. Ya betul. Lagi? Whiteboard. Whiteboard very good. Lagi? Service learning. Service learning very good. Collaborative. Collaborative very good. Lagi apa tadi? Pedagogi. Perbincangan very good. Lagi? Perpustakaan great. Takaan. Yes, saya pun jumpa yang tu. Teknologi. Apa dia? Teknologi. Okay, very good. Lagi? Service learning. Ya betul. Lagi? Whiteboard. Whiteboard very good. Lagi? Service learning. Service learning very good. Collaborative. Collaborative very good. Lagi? Apa tadi? Pedagogi. Perbincangan very good. Lagi? Perpustakaan great. Takaan. Yes, saya pun jumpa yang tu.
Teknologi. Apa dia? Teknologi. Teknologi. Okay, very good. Lagi? Open learning. Facebook. Open learning. Great. Facebook. Betul. Lagi? Ruang. Ruang. Betul? Betul. Ruang. Betul? Lagi? Google Classroom. Google Classroom. Great. Lagi? Room. Dia. Room tadi tu rasanya Google Classroom tu. Okay, lagi? Ada lagi tak? Pernah dengar tak orang sebut Taxi. apa dia? Taxi. Itu tak ada kaitan. Itu tak ada kaitan. Itu kebetulan tu. Ulang suara. Teori. Itu kena sensor tu. Seksi tak ada. Tak berkaitan. Okay, lagi? Orang dah sebut biasanya kita akan nampak sebenarnya apa yang kita nak lihat lah. Orang dah sebut. Betul saya dah tengok. Ada lagi tak rakan-rakan yang ada jumpa? Ada lagi Kerja lapang ya. kerja lapangan. Yes. Lapangan. Lagi. Kerja lapangan. Yes. Lagi? Ada lagi? Telegram. Very good. Betul. Lagi? MOU. Bukan dia. MUO. MOU tak ada. IoT ada je. Oh, IoT ada. Very good. Okay, lagi? Out. OUT. Ada apa? Out. OUT. Yang itu mungkin ada, cuba tengok kat sebelah dia ada yang berkait ke? Tak ada Tak ada dalam perkataan yang sepatutnya lah. Selain daripada itu ada lagi tak? Ada lagi tu. Ada yang rakan-rakan memang tak sebut. Itu yang saya cakap, we tend to see apa yang sebenarnya from our perspective. Saya nak tengok siapa yang boleh trigger those words. Sebab once ada seorang rakan trigger those words, you can see the others yang related dengan perkataan yang saya nak dengar tu lah. Ada lagi tak? Tadi saya nampak perbincangan tadi. Ada? Perbincangan ada? Okay, ada lagi? Ada lagi yang rakan-rakan yang dapat yang lain daripada yang disebutkan yang tadi tu? Ada nampak tak tablet ke? iPad? Drone? Nampak. Ni saya Drone saya nampak. Drone. Yes, drone, iPad, apa lagi tadi? Itu berkaitan dengan teknologi tadi lah. Okay, ada virtual reality pun ada. So ini yang berkaitan dengan teknologi lah. So once kalau dah nampak yang tu, insyaAllah boleh nampak yang words related to it lah. Alright, so anyway, okay tak apa. So kita sambung. Alright, so tadi kita nak cari perkataan. Sorry, saya nak balik pada my PowerPoint. Okay, so apa yang kita akan buat actually lepas dapat tu, saya nak rakan-rakan untuk get together and then groupkan. Okay, so yang ni kita gelar one of the strategy dalam active learning adalah small group discussion lah. Macam tadi kita dah buat tadi. So dia bukan kita buat tadi dia lebih kepada dalam kuliah, tapi saya hope it can be transformed into this small breakout rooms. Ini pelajar berbincang dalam group lah. So macam dalam contoh ni yang tadi saya tunjuk yang pelajar buat nak melihat kepada apa konsep resonance. So they have to do this activity lah. So biasanya apa yang kita boleh buat, kita boleh bagi masalah kepada pelajar and then kita sediakan arahan untuk trigger perbincangan pelajar. Biasanya arahan and then saya akan bagi soalan untuk trigger perbincangan. Sebab kadang-kadang lepas kita dah bagi arahan tu dia orang tak dia kata nak buat apa doktor, dia tak tahu kan. Jadi saya akan sediakan few soalan perbincangan and then they can explore more lah. They can write whatever they want dalam laporan lah. Okay, dan juga lepas tu dia orang menghasilkan video. So apa yang kita nak bila dia nak solve the problem, so dia akan integratekan apa yang dia tahu sebelum ni dan apa yang dia dah belajar currently. So kumpulkan sekali lah.
Okay, kalau macam math especially, so diperlukan apa yang dia dah belajar sebelum ni. So all the prior knowledge is very important. Kita gelar dia sebagai basic things lah. So kalau dia lemah basic things, bila dia nak solve the problem, so dia akan integratekan apa yang dia tahu sebelum ni dan apa yang dia dah belajar currently. So kumpulkan sekali lah. Okay, kalau macam math especially, so diperlukan apa yang dia dah belajar sebelum ni. So all the prior knowledge is very important. Kita gelar dia sebagai basic things lah. So kalau dia lemah basic things tu, susah dia nak move forward ataupun dia nak faham apa yang dia belajar currently. So kalau dah sampai at one point tu, kuliah saya yang last semester tu, saya buat group pelajar sebab it happen sebelum MCO lagi kan. Saya buat diagnostic test sebab saya nak tahu tahap ni kelas PBT juga, both saya buat dengan kelas mekanik pun sama. Saya buat diagnostic test, lepas tu saya tahu kat mana tahap dia orang. Kalau macam mekanik tu lebih kepada bervektor end of the hasil pengajian khusus, pelajar boleh solvekan all the problems in vector form. So they have to know vector. Bila saya tanya, so dia orang tak tahu pasal vector. So kita tahulah kita patut tekankan kaedah bervektor. So apa yang saya buat, daripada pelajar yang tahu ni, saya akan grupkan dengan pelajar yang tak tahu. So seorang ni jadi macam mentor lah, yang untuk able to explain to the friends kalau dia tak faham perjalanan kuliah ikut topik. So both classes akan dilakukan macam tu. So pelajar yang seorang ni, dia kena make sure rakan-rakan dia faham, because markah yang dapat walaupun dia do it individually bila buat quiz, tapi they will be average. So dia akan cuba untuk rakan-rakan yang tak faham tu untuk faham lah. So that's how saya buat dalam kuliah saya lah. Okay, so hopefully pelajar yang bagus ni boleh membantu yang rakan yang lemah, so that sama-sama diorang boleh boleh dapat grade yang lebih baik lah. Okay, and then kita sepatutnya sediakan sesi konsultasi, consultation hours dengan the group. Apa yang dia buat kalau projek, saya memang akan duduk kat depan, ada waktu, katalah kita dah bagi free time, lepas tu dia orang akan dia boleh tanya saya anytime, datang saya ada dekat situ lah. So kita bagi maklum balas, tengok apa yang so far dia dah buat, kind of feedback, sebab kita tak nak bila dah buat tu dah tersasar jauh kan. So sentiasa kena ada macam saya tadi saya sebut checkpoint. Okay, memang ada consultation dengan pelajar masa dia buat projek tu. Okay, so biasanya small group discussion, to make it work, you have to provide feedback. Feedback is very important supaya pelajar betul-betul boleh faham konsep dan dia tak tersasar lah. Okay, so daripada apa yang kita buat tadi tu, perkataan yang dapat tu, saya nak rakan-rakan brainstorm. Kalau dalam breakout room boleh buat in groups, tapi kat sini kita buat je dekat sini. So rakan-rakan boleh groupkan all those words yang dapat tadi tu into 3 categories. Okay, cuba buat ni. So saya bagi kita dalam, ada lagi dalam 24 minit, jam saya 11:06 minit. Okay, so kita akan habiskan. So this is kind of concept map ataupun mind mapping. Brainstorm apa yang, tak payah brainstorm sebab tadi dah dapat, and then try to categorize all the words tadi tu into 3 groups. Kalau boleh sebutkan dekat saya the 3 groups tu, then kita boleh move forward lah. So kalau untuk mind mapping ada banyak software yang kita boleh guna macam Google, ada lagi lah mind map, okay, ada iThink, so kita boleh gunakan untuk mind mapping. Okay, tapi biasa saya gunakan Google lah, dan pelajar saya pun kata cool, ada orang pun suka lah. So daripada situ kita boleh nampak progress pemahaman pelajar dalam setiap topik lah. Okay, ada rakan-rakan yang boleh nyatakan the 3 groups tu? Dah boleh kumpulkan tak the 3 groups tadi tu? Saya bagi nama satu lah, ICT. Okay, great. Dan apa nak cakap ni? Social media. Okay, social media tu kita boleh groupkan. Okay. Okay, lagi? Ada satu lagi yang kita boleh group tak? Ruang, tempat. Okay, tempat. Ruang ataupun tempat yang tu boleh sekali. Actually yang itu sama juga dengan media, social media tadi tu. Boleh groupkan sekali. Okay. Ada lagi yang ada perkataan lain lagi? Dan ni
Macam kat mana kita letak yang kolaboratif, apa lagi, service learning, kat mana kita nak letak? Letak learning Pyramid, learning konsep. yes, actually there is pedagogi dekat situ ada word pedagogi, ada word teknologi, ICT tadi tu teknologi, dan satu lagi adalah ruang lah, sama ada bilik kuliah tadi tu ataupun media sosial. Okay, so yang itu adalah 3 group yang kita boleh buat, dan kalau kita dalam kuliah apa yang kita boleh buat, pelajar boleh kita grupkan and then suruh dia expand lah apa yang dia boleh dapat daripada either words ataupun konsep yang kita dah belajar dalam kelas. In this case saya gunakan word search tadi tu. Kalau dalam kuliah kita boleh expandkan, suruh dia expandkan daripada satu root word and then kembangkan menggunakan pemahaman dia, ataupun based on small topik yang kita dah bincang, subtopik actually kita boleh nampak sama ada dia boleh faham ke tak the whole idea of apa yang kita nak ajar lah. Okay, so kita boleh buat dekat dalam kuliah. Satu lagi cara kalau nak make it interesting, kita boleh menggunakan post-it paper kan. So tuliskan konsep tu, lepas tu selepas belajar dah groupkan all those words, so dia orang pergi kat satu group ataupun asingkan satu group ni daripada post-it words yang dia letak dekat post-it paper tadi tu, and then suruh dia buat mind mapping. Itu kalau saya buat kalau dalam face to face lah. Tapi kalau online pun tak ada masalah, kita juga boleh guna. So ada a few thing yang saya akan share sekejap lagi. Okay, so ni tadi konsep map. Alright, so yang ni kita boleh guna kalau ada yang tanya bila saya cerita tu lebih kepada kalau face to face boleh lah kita buat kan. Tapi macam mana kalau dalam talian? So kalau dalam talian ni apa kita boleh buat? Kita boleh bagi bahan bacaan kat pelajar. So they can annotated dekat bahan pembelajaran tu, okay, online. Dalam satu group dia boleh annotatekan, kawan ni kan decide dia nak warna apa, so dia annotatekan and then they can discuss together lah. Lepas tu dalam proses tu kita boleh kalau dalam kuliah kita boleh bagi soalan 3 tadi kan. So dalam proses pelajar buat annotation dan perbincangan tu kita boleh embed soalan. Kalau ada soalan dalam video ataupun kalau dalam UKM Follow ada H5P yang mana dalam proses pembelajaran tu kita boleh, let's say dalam nota tu kita boleh letak, katalah dia dah baca subtopik ada 5 topik, so lepas dia habis satu topik tu kita boleh embedkan soalan, itu menggunakan H5P kat dalam UKM Follow. It's a very good function, saya pun suka guna yang tu juga. Masukkan saja and then to trigger them so that they can discuss back kalau ada intipati dekat dalam the first section tu dia tertinggal, so dia boleh check back lah sebelum dia move on to the other discussion to the other section. Okay, and then kita boleh buat dalam bentuk kita boleh dapat pendasar formatif. Okay, bila kita buat konsultasi tadi tu kita boleh tahu apa yang pelajar tak tahu, kat mana kedudukan pelajar sekarang, okay, supaya dia tak tercicir lah. So ni ada voice thread. So saya share je, saya takut kita pun tak sempat, tinggal lagi dalam 15 minit. So saya share je voice thread ni. So voice thread ni antara satu lagi kaedah yang kita boleh guna to attract pelajar-pelajar kita lah. Okay, so dalam this case, let's say kita letak bahan dekat sini so pelajar kita boleh komen. So ni ada button komen dekat sini. So kalau nak boleh daftar saja voice thread. So pelajar boleh masukkan komen dekat sini. So contoh saya letak komen kat sini So komen saya konsep bagus tapi kena bagi definition. Ini saya punya komen lah kalau hasil pelajar tu kan. Satu lagi kat sini, so saya buat okay, saya stop. So dia either can be, kalau tengok kat sini, either can be dalam bentuk voice. Used to be voice thread ni is a typing punya kalau dulu, tapi sekarang dia dah more advanced, so dah boleh masuk audio terus kat situ, tak payah type. Lepas tu kita boleh, kalau nak type tadi saya klik ABC yang type tadi tu, ataupun boleh dalam bentuk video, ataupun dia boleh upload.
So dia boleh bagi komen dekat whatever bahan dekat dalam ni lah. Sama ada yang ni dalam PowerPoint ke, okay. So yang ni dalam bentuk Word, contohlah saya letak dekat sini. So VoiceThread ni one of the apps yang kita boleh guna untuk macam bulletin board untuk pelajar-pelajar kita berinteraksi selain daripada Padlet yang tadi tu lah. Okay. Saya nak bagi contoh yang lain. Bila kita dalam this kind of pandemic, what can we do kan? Dalam talian ni apa kita boleh buat? Saya bawakan yang 3 yang ramai rakan-rakan kata macam nak buat agak susah. So ni role play, simulation dengan lab. So kalau role play, kalau perlu role play, yang ni lebih kepada kuliah LMCK ke kan. Kalau biasanya dia orang berlaku interaksi dekat dalam, dia orang boleh jumpa, dia boleh buat kan. So yang ni kita boleh minta dia dengan the family members untuk buat the activity role play and then recordkan and then buat reflection lah. Okay, so yang tu yang the most minimum one lah. Yang simulation kalau very mengikut bidang masing-masing, so kita boleh dapat dekat YouTube, dekat website banyak. Kalau macam engineering pun ada banyak kita boleh masuk, dia boleh gunakan all those simulation punya apps. So kita boleh bagi pelajar kita untuk buat. Lagi saya akan sharekan apa yang telah dilakukan di FST. Dan juga kalau dekat lab, lab ni pun satu isu macam mana kita kata kita nak bagi, sebab pelajar tu kena masuk lab, kena buat amali So apa yang kita boleh buat, kita boleh convertkan, kita boleh convertkan apa yang lab yang lepas yang dah buat tu jadikan sebagai case study. So kita kena buat soalan, so pelajar boleh tengok that video ataupun from the results and then suruh dia fikirkan apa yang nak buat lah. So saya akan sharekan apa yang dah dibuat. So yang ni menggunakan simulation dekat dalam website oleh Cik Wan Amran. So yang ni masa saya kena buat pelaporan Datuk Tun NC nak kena ada reporter tanya, jadi dia nak all this pembuktian, saya kena buat pelaporan based on peperiksaan dalam talian. So yang ni bila praktikal, apa yang dia buat adalah biasalah dia maklum dengan guru pelajar kalau kita nak buat praktikal without a lab. So Encik Wan Amran ni dia daripada physics So dia kata you have to plan the experiment. Always you have to be creative. Dekat masa waktu sekarang ni you have to be creative. Kita as a lecturer you have to be creative. Macam mana kita nak engagekan pelajar kat dalam kuliah kita lah. Yang tak boleh buat lab, so macam mana nak buat lab lah. So in this case what is the thing, kalau lab tu, kalau pelajar tu masuk, what is the important thing dekat situ? Apa yang penting? So kita nak make sure kalau in this case dia tahu pasal measurement. Okay, so tak semestinya kena masuk lab guna all those equipment untuk buat the measurement tak semestinya. So kita boleh play around dengan make trial, make trial measurement and then buat actual measurement, lepas tu recordkan. So ini apa yang dia buat lah. So process your measurement and then draw conclusion. Okay, so ni antara yang dia dapat untuk simulation, pelajar lakukan simulation dekat dalam menggantikan lab tadi lah dekat dalam kuliah dia. Alright, so sebagai contoh ini circuit construction. So pelajar tu kena play tengok the video and then dia boleh buat lah. So this is the capacitor. Okay, so ikut objektif apa yang kita nak. So ni antara apa yang telah dilakukan last semester lah. Okay, so at the same time dia ada learning structure macam mana dia conduct the whole sesi, so-called amali tadi tu. Okay, download and read lab instruction, ada and then juga quiz, okay, untuk week A. Okay, lepas tu Monday dengan Thursday tu dia ada buat eksperimen, lepas tu nanti ada consultation lah. Okay, so dia ada buat these are the eksperimen yang pelajar kena lalui untuk kursus tersebut. Okay, right, so ni one of the example. Satu lagi example daripada rakan-rakan di bio, this is buat case study So bio ni pun biasanya pelajar memang nak kena masuk lab. Jadi apa yang dia orang kongsi adalah, apa yang dia buat adalah
Okay, so ini daripada video yang lepas ataupun bukan video yang lepas yang ni daripada kan kita start kuliah last semester was 27 kan. So kita boleh datang ke makmal sekejap. So dalam 2-3 orang dapat kebenaran daripada dekan untuk datang. So dia record this activity lah untuk buat jadi kerja pelajar, dan juga ada juga antaranya hasil daripada pelajar yang lepas yang buat lah. Okay, so secara umumnya ni terlibat dalam TDR2, dia sediakan video demo, and then video demo tu beritahu apa langkah-langkah yang dia buat. Dalam salah satu tu dia nak dia keraskan gunakan dia nak keraskan bawang lepas keraskan bawang dia tumbuk sebab dapat ekstrak. Lepas tu daripada result yang dapat tu pelajar kena buat logbook, buat macam eksperimen, tapi hasil tu telah dilakukan, tapi dia tunjuk video macam mana nak buat, and hasil telah dilakukan, dan daripada situ pelajar kena lakukan buat report dan sebagainya lah. Okay, so ni ada video amali. Lepas tu untuk setiap topik, okay, penyediaan DNA, selitan, so ditunjukkan ni memang pensyarah yang buat sebab pelajar tak boleh datang. So ini untuk legasi ada a few lah. So ada 5 video, and then lepas tu ada pelajar tu ada kena buat lah. Okay, dia beritahu dekat sini lah apa yang pelajar tu perlu buat. Semua arahan ada, log e-book ada, semua dia orang kena create lah. So that's why kita sebagai pensyarah dalam masa-masa macam ni, bila pelajar tak boleh datang ke UKM, tak boleh masuk ke makmal, so you have to be very creative. Okay, so yang ini sebenarnya adalah apa yang the words yang saya ambil, and then make it into word search, generate all those words into word search punya aktiviti tadi tu lah. Okay, so actually dalam kerangka pembelajaran aktif tu, kita dah nak towards the end dalam kerangka pembelajaran aktif ni ada 3 domain yang penting. Okay, sebelum ni bila dalam bentuk traditional teaching kan, so kita hanya bagi kuliah saja. So melibatkan ruang, betul, melibatkan ruang, dan kita hanya bagi kuliah saja. Dan sekali-sekala kalau ada pelajar nak tanya, tanya. Kalau tak, kita tanya, ada soalan tak? Biasanya kesalahan takkan ada soalan. So that's why you have to force them. So to make this pembelajaran aktif berkesan, apa yang kita boleh buat, kita boleh integratekan all these 3 things. Okay, so yang pertama, ruang tu memang dah ada. Ruang tu boleh jadi, kalau dulu face to face, ruang fizikal lah. So now ni bila dah jadi pandemik, dalam kes macam ni, so kita boleh gunakan ruang pembelajaran digital. So ruang pembelajaran digital tu terbagi kepada formal dengan informal. Sama juga ruang fizikal tadi pun formal dengan informal lah. Kalau formal tu dalam kuliah, kalau informal tu dekat library ke, dekat kafe, dekat library tu ada kafe, dia boleh discuss kat situ, ada ruang aktif kat situ, so pelajar boleh ada new space kita sediakan untuk pelajar. Kalau ruang pembelajaran digital pula, so sama juga ada formal dengan informal. So kalau formal tadi kita gunakan LMS kita, iFolio tadi tu. Okay, ataupun ada yang masih gunakan MOOC. Okay, ada yang menggunakan Google Classroom. So tak ada masalah. Ada yang masih gunakan MOOC. Okay, ada yang menggunakan Google Classroom. So tak ada masalah. Tapi lepas tu kalau yang kat luar tu kita kena embed balik lah. Kalau rasa dah cukup memenuhi, then tak ada masalah. Tapi of course kita encourage untuk gunakan UKM Folio sebab semua pentaksiran kita akan menggunakan UKM Folio. So akan ada pentaksiran untuk pensyarah based on UKM Folio. So nak tak nak memang kena gunalah. Okay, so that is our formal ruang pembelajaran digital. But on the other hand, ada lagi ruang pembelajaran digital yang tak formal. Macam tadilah media sosial, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okay, so ruang tu memang ada dan kita kena integratekan dengan pendekatan pembelajaran strategi. Dan dekat sini flip learning tadi tu, kita terbalikkan the pyramid, kita lebihkan aktiviti peer teaching, pelajar mengajar pelajar lain, kolaborasi, interaksi antara pelajar supaya pembelajaran tu akan jadi lebih aktif. Dan macam mana nak guna, so kita boleh guna tadi lah. Tadi ada rakan kita mencadangkan projek aktif, buat dulu tugasan, lepas tu present dekat dalam masa kita berjumpa, either face to face ataupun in this case dalam talian lah kan. Okay,
PBL memang ramai yang buat PBL. Bila kita buat survey active learning last semester, so ramai yang menyatakan buat this PBL selain daripada collaborative learning. Okay, pembelajaran kolaboratif. Okay, service learning pun ada. Ni banyak daripada rakan-rakan di FSK melakukan service learning. Inquiry based learning pun ada, challenge based learning pun ada. Okay, hitagogi, pedagogi dan cybergogi pun ada. Cybergogi kita relatekan dengan teknologi cyber lah. Pedagogi lebih kepada interaksi dengan rakan, dan hitagogi ni dia based on bukan performance lebih kepada kalau customized learning lah. Okay. So satu lagi is the physical technology tadi tu. All the iPad, tablet ataupun that is the physical one, dan juga teknologi tadi tu, the drone ataupun all these apps yang kita boleh gunalah. Okay. Dah nak habis lah. So kalau kita boleh integratekan all these three things dekat dalam kuliah kita, so insyaAllah pembelajaran tu akan jadi lebih aktif lah. Okay. So itu adalah aktiviti yang kita buat. So this is the wrap up actually, apa yang kita buat kerangka belajar aktif. Macam mana kita nak jadikan kelas kuliah kita aktif, melibatkan pelajar dalam pembelajaran. So kita perlu kaitkan all these three domain dalam kuliah kita lah. Okay, so saya try to be on time. So now ni jam saya 11.24, so ada lagi 6 minit. Okay, so last ada tadi kita sebut strategi kan. This is also a strategy of learning, of active learning. So dia juga bertindak sebagai refleksi ataupun boleh jadikan juga sebagai pentaksiran. So ini saya gunakan Flipgrid. Okay, boleh masuk Flipgrid. Okay, masuk ke Flipgrid. Oh, yang ni saya kena copy letak dekat MS Teams lagi. Masukkan flipgrid.com, Ramli 3596. So saya nak copy sekejap. Okay, boleh masuk Flipgrid and then boleh bagi komen dekat situlah. Saya ada tulis dekat situ kejap. Okay, so kalau rakan-rakan dah boleh masuk. So saya minta rakan-rakan untuk ada 3 soalan yang saya beri. So saya minta rakan-rakan untuk ada 3 soalan yang saya beri. Okay. So of course kena join dulu . So ada 3 soalan yang saya beri. Boleh buat video, okay, boleh rekodkan ringkasan dalam satu ayat apa yang berlaku hari ni, boleh ringkaskan. And then nyatakan satu aktiviti yang rakan-rakan mungkin akan gunakan dalam kuliah. Okay, ini ringkasan dalam satu ayat perkara yang berlaku hari ini. So yang kedua, boleh nyatakan satu aktiviti yang mungkin rakan-rakan boleh gunakan dalam kuliah. Dan juga lastly, nyatakan satu perkataan yang menerangkan perasaan rakan-rakan sekarang. So that is saya end our bengkel dengan this rangkan perasaan rakan-rakan sekarang. So that is saya end our bengkel dengan this reflection. Okay, so boleh record response, so record je and then boleh send lah. Lepas record and then just tekan submit saja. Okay, so bila dah masuk Flipgrid, ada due date saya. ke? Ya, apa dia? Ada due date ke? Oh, tak ada due date. Tak ada. So boleh masukkan anytime lah. Just record sekejap je and then post it. So saya just nak tengok a reflection lah. So yang ni apa kita boleh buat dalam kuliah ya. Selepas kita dah bagi kuliah, so pelajar boleh buat reflection. Kalau dulu awal-awal saya buat reflection, saya panggil sebagai jurnal pembelajaran, buat reflection, pelajar tulis atas kertas. Lepas tu buat dalam group pula, dalam WhatsApp group, dalam Telegram group . So saya post soalan
end of the topic tu pelajar masukkanlah the reflection. Daripada situ saya boleh nampak apa yang pelajar dapat, apa yang tak dapat, tak faham kan. Kalau tak faham kita boleh go back and then discuss balik lah. So kalau faham saya boleh nampak apa perubahan yang pelajar daripada saya buat pre dengan post lah. Saya buat sebelum start kuliah, topik tersebut dengan selepas habis satu topik. Setiap topik saya buat macam tu lah. And then saya study the differences. So saya suka guna reflection ni supaya saya boleh macam masuk dalam pemikiran pelajar. Saya boleh tahu apa yang pelajar berfikir. Saya juga masukkan the kind of learning styles yang dia orang nak. So dia orang lebih suka yang macam mana. So saya try to adapt to bukan nak kata permintaan dia orang, tapi lebih whatever yang dia orang comfortable with lah. Macam dia orang kata saya suka buat quiz sebab that is my checkpoint. Dia orang tak suka. Daripada quiz banyak yang dia belajar sebab kita akan buat perbincangan. So banyak yang dia belajar sebab banyak yang dia tahu yang dia tak tahu. Tapi walaupun dia tak suka, tapi okey doktor teruskan buat quiz ni supaya dia pun ada checkpoint dia juga. So saya suka dapat feedback daripada pelajar so that saya boleh happy go through the course sampai end of the semester lah. Okay, so reflection ni boleh digunakan, lepas tu dia orang just boleh record je. Okay, boleh record, kita boleh dengar lah. Tapi kalau nak tulis tak ada masalah, dalam Flipgrid ni pun boleh tulis. Macam saya sebut tadi, boleh gunakan yang lain jugalah. Okay, so saya rasa now 11.29 jam saya. So saya rasa saya boleh, rakan-rakan boleh bagi respon, tak semestinya sekarang, lepas ni pun boleh buat. And terima kasih saya nak ucapkan kepada rakan-rakan yang menyertai bengkel hari ini. So hopefully rakan-rakan lebih faham what does it mean by belajar aktif, macam mana nak embed aktiviti strategi belajar aktif kat dalam kuliah masing-masing, baik face to face ataupun dalam kes sekarang online learning. Oh, ada satu lagi jigsaw ni pun interesting juga. Ada juga yang rakan-rakan boleh buat. So kalau nak next time kita akan ada satu webinar on jigsaw daripada Prof Karim daripada USM. So kalau nak boleh join tengok jigsaw on dalam talian lah. Okay, yang itu pun ada juga rakan-rakan kita daripada few fakulti yang menggunakan jigsaw based on survey yang pengajaran buat last semester. Okay, terima kasih Dr. Syaimak mengundang saya hari ini untuk share berkaitan dengan belajar aktif. So saya serahkan semula kepada Dr. Syaimak. Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Azmin. Saya ucapkan daripada pihak fakulti kerana sudi memberikan taklimat dan juga briefing lah dan join the activities yang maksudnya boleh digunakan untuk kelas nanti. Okay, ini membuka, saya harap dapat membuka mata semua pensyarah yang ada pada hari ini, dan juga saya record so that boleh share dengan pensyarah lain apa itu active learning, dan probably ada yang memang dah embed active learning ni sebenarnya, cuma kita tak sedar sahaja. Betul. Okay, bukan tak sedar lah, dia macam apa, kita dah buat macam-macam kan actually. And then dan di zaman yang semuanya online ini memang ada keterbatasan lah dalam kita nak berinteraksi dengan pelajar. So dengan apa yang Dr. Azrin perkenalkan ni, tidaklah lagi kita sekadar bercakap sahaja di dalam Teams, tapi kita boleh juga engage student di dalam mendapatkan feedback refleksi daripada mereka lah. Saya ada satu soalan saja Dr. Azmin. Bagaimana kita nak, macam tadi yang ada ruang, ada teknologi dan sebagainya tu, bagaimana kita nak banyak mana kita perlu ada dalam kelas, dalam dalam pembelajaran kita itu, pengajaran dan pembelajaran kita, banyak mana unsur yang perlu ada supaya betul-betul kelas kita tu ialah active learning classroom. Dia ada numbers ke ataupun beberapa ke atau bagaimana? Okay, very good question. Yang ni pun saya rasa memang selalu rakan-rakan dari fakulti yang lain tanyalah kan. Macam mana nak klasifikan yang my classroom ni dah berlaku pembelajaran aktif kan. So actually kalau nak betul-betul buat pembelajaran aktif memang ada, bukan memang ada lah, pengajaran tak create the instrument yet. Tapi kita memang kita dah study kalau macam mana kita nak sukat. Tapi bagi saya untuk
negara-negara dekat luar memang dah lama dia buat belajar aktif ni, saya rasa daripada 2010, 2011. So kalau nak kata dah about 10 years ke, mungkin ada yang lebih daripada tu dah melaksanakan. But on the other hand, bukan semua, banyak juga lagi universiti dekat luar, especially luar negara pun tak buat juga belajar aktif. So bukan nak cakap kata kita tak buat. Macam-macam Dr. Syahmat sebut, memang ada kita buat. Tapi how much? Ada yang memang dah buat dah PBL. Daripada dulu pun saya dah buat PBL. Masa tu pun term projek aktif tu tak pernah dengar apa kan. Dulu kita selalu dengar PBL. So how much of this activity yang kita boleh kelaskan sebagai projek aktif? Kalau ikut Datuk Marzuki, TNC, portfolio pengajaran di bawah Datuk Marzuki kan, dia yang betul-betul nak memperkasakan di projek aktif bawah portfolio beliau. Objektif kita, last semester objektif kita adalah as long as you ada aktiviti kat dalam kelas. So bukan throughout the whole semester tu kita bagi syarahan je. Try to engage student dalam kuliah. So kalau kita dah comfortable dengan melibatkan pelajar kat dalam kuliah. So kalau nak jawab soalan Dr. Syahmat tu, is good untuk let's say dalam 45 minutes tu you can give concept dalam 5 to 10 minutes. Okay, lepas tu break and then post questions untuk student buat, so that is your checkpoint, boleh tengok pelajar dekat mana, and then you can continue your lecture and then boleh bagi soalan lagi. So kita gelar dia a few episodes lah. So episode bertanya soalan tu ataupun melibatkan aktiviti pelajar buat aktiviti macam yang kita sebut tadi tu, maybe boleh jadi 2-3 dalam satu jam kuliah. Okay, sedua pun okay. Kalau nak buat before and after pun okay. So at least you ada a checkpoint yang boleh check pelajar dan pelajar boleh interact. Tak adalah macam dia boring sangat Saya dapatkan feedback, saya suka dapatkan feedback pelajar. Saya selalu cakap dengan pelajar saya, isi je, kalau you all tak suka saya, tulis je. Kalau apa-apa yang you all tak puas hati, tulis je so that I can improve my teaching. Sebab saya suka bila ada interaksi pelajar boleh bagi respon. Pelajar selalu minta maaf, doktor minta maaf, saya nak tanya. Saya kata no, that is your right. Saya suka pelajar bertanya pada saya. Saya selalu cakap macam itulah. Supaya saya boleh improve. Apa yang pelajar perlu. Okay, so nak jawab soalan tadi, is up to us. Kita mengajar, kita tahu setakat mana yang keperluan yang kita rasa perlulah. Okay, kalau kita ajar programming, so maybe kita boleh pecahkan into blocks. So the first block tu, and then you can stop untuk tanya pelajar. So ada masalah atau you bukan post question. Tanya pelajar memang biasanya tak ada respon kan. You can post question just to check dia orang faham ke tak. And then kalau okay, then you can move forward lah. So saya boleh kata dalam 2, 3 lah. 2 pun saya rasa dah okay lah to interrupt the student to melakukan perbincangan dan bagi feedback, and then you can continue dengan your lecture lah. Itu jawapan saya. Okay, satu lagi saya nak jawab. Anak saya ada dapat rezeki pergi ke Jepun last year. Not last year, this year. So saya tanya dia macam mana pembelajaran matematik dekat sekolah dekat sana it is very interesting sebab cikgu dia akan masuk, cikgu dia akan bagi examples, lepas tu dia akan bagi soalan, and then terus they work in group. Dia bagi example, dia bagi 2 example, and then ada lagi soalan, terus they work in group. So the whole pembelajaran berlaku macam tu. So saya rasa is very interesting. Dia telah menukar cara, kalau kita kat Malaysia, kalau maths cikgu tend to explain sebab kata kita nak kena explain sebab pelajar tak faham kan. Kita tend to explain, tapi dekat Jepun they let the students to explore. And then cikgu dia akan terus pergi ke meja dan setiap meja tu nanti berlaku interaksi lah. Kalau yang tak faham dia akan tanya kawan lain akan bantu, oh yang ni macam ni. So and then they can move forward. They solve their own problem, bukan cikgu yang solve kan. So saya rasa memang itulah yang sepatutnya kita buat lah. Okay, rasa Dr. Syahmat. Okay. Terima kasih banyak kepada Dr. Azmin sekali lagi daripada pihak fakulti. Saya rasa setakat di sini sahaja untuk pembelajaran aktif at FTSM ini. Mungkin akan ada lagi sesi-sesi akan datang, insya-Allah pada masa akan datang lah. Sekali lagi terima kasih
dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama-sama hingga ke akhirnya. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr.